podcast, iaitu yang di-hostkan oleh John Bay. Saya suka benda ni sebab benda ni membuka mata. Sebenarnya dah lama ada benda ni sebenarnya, iaitu tentang yang saya ingat tentang memori. Memori macam ni guys ya. Contohlah, ini mungkin berkenaan dengan hantu lah. Hantu lagi, video hantu lagi, cerita hantu lagi. Nanti terpanggil hantu baru tahu. Hantu lah. Okey, terima kasih. Okey, ini saya bang kopi. Saya bang kopi. Tak ada yang betul, tak ada yang pastilah. Cuma saya menggosok ni lah ya. Nah, di sebuah tempat lah, tempat yang tertinggal, tempat tinggal lama, bangunan yang usang, semua ini ada dia punya cerita di sebaliknya. Okay. Dan kita merungkai benda itu dari segi mistik, paranormal, sebagai benda-benda yang melibatkan alam gaib, hantu dan sebagainya. Podcast Serapod ni adakah tengoklah, adakah tonton di YouTube channel Serap Podcast Dr. Sazali Ahmad. Sazali Ahmad, beliau merupakan seorang doktor pakar dalam bidang apa? Pakar dalam bidang psikologi ataupun bidang apa kan? Bidang menunjukkan minda lah ya, menunjukkan otak lah, minda otak sebenarnya. Okay. Dan beliau pakar dalam bidang hipnotik, iaitu pukau. Dan juga ada dikatakan bahawa dikeluarkan sijil, dikeluarkan sertifikat mengatakan anda memang pakar dalam bidang pukau. Bukan apa, kadang-kadang ni yang belajar ilmu pukau, dia orang tahu untuk pukau tapi tak tahu untuk menyedarkan orang itu. Dia tahu pukau saja tapi dia tak tahu cara untuk menyedarkan orang itu macam ni. Tapi pakar itu digunakan bukan apa, sebab ada kepentingannya ataupun ada yang diperlukan dalam bidang ini. Satu ya sijil. Setiap bidang yang ada sijil kemahiran mesti ada profesionnya sendiri. Faham? Jadi menurut Dr. Sazali Ahmad ni mengatakan bahawa setiap tempat-tempat yang terbiar, tempat-tempat yang ada ceritanya, segala benda, baik dinding ke, batu ke, meja ke, apa saja akan rekod segala kejadian itu dalam memori mereka. Bukan mereka, dalam memori benda-benda ini. Baik batu ke, pokok ke, daun ke, apa ke, dia akan rekod. Kerana hal tadi, kejadian ini mengeluarkan macam electric signal, signal yang tersebar. Maksudnya ada memori. Sebab itulah kadang-kadang tempat-tempat macam ini, contohlah kita pergi ke air terjun. Air terjun ni tiba-tiba ada penampakan wanita, rambut panjang semua tu. Penampakan yang ini merupakan memori yang cuba disampaikan oleh pokok-pokok, batu-batu di kawasan itu kepada mereka yang boleh melihat. Faham? Bukan semua orang boleh melihat, bukan semua orang boleh macam terbuka hijab semua tu, terbuka hijab mata tu, bukan semua. Okay. Dan dikatakan jugalah, saya kena kaji lagi lah video ni. Dikatakan bahawa ada cara untuk kita ni dapat menampak benda-benda itu melalui teknik pernafasan, pernafasan. Sebab itulah orang yang buat yoga bertapa, yang yoga semua tu, mereka kontrol pernafasan supaya semua
organ di badan ini function. Contohnya. So bila anda pergi ke air terjun ke dan sebagainya, tempat lama, anda mendengar bunyi, anda ada penampakan, ada semua, itu merupakan memori yang diterjemahkan oleh apa saja benda yang terdapat di bangunan tersebut, di tempat tersebut lah. Itu mengikut saintifiknya. Penjelasan saintifik kepada semua penampakan semua tu saintifik maksudnya. Apa lagi dia kata bahawa kejadian macam penampakan hantu semua tu itu bukan sebenarnya merupakan hantu yang kita anggap itu hantu, bukan. Itu adalah dikatakan sebagai memori yang terdapat pada tempat tersebut. Memori yang terdapat pada tempat tersebut, memori lah. Maksudnya setiap benda tu ada memori. Contohnya keris ni ditantah dengan apa? Dia dibuat oleh besi logam tu. Jadi kita anggapkan keris ni sebagai USB simpan maklumat data semua tu. Jadi pemegang keris ni daripada dulu sampai sekarang, semua maklumat itu disimpan oleh keris tersebut. Bayangkan. Bermaksud orang kata keris itu hidup, ataupun pedang itu hidup, parang itu hidup. Betul, kerana pembuat parang, keris sebagainya, mereka menyampaikan maklumat ataupun mereka bercakap ke apa sebagainya menerusi benda besi itu. Jadi pada penceritaan tadi, dia menyebut tentang genom manusia adalah DNA dia lah. Bermaksud bila mana berlakunya kemalangan itu adalah kemalangan ngeri. Jalan raya semua tu yang darah tersembur lah, otak terburai semua tu, bayangkan ataupun kaki tangan semua hilang dan sebagainya, dan memercik di tumbuh-tumbuhan, di batu dan sebagainya. Yang ternampak penampakan di jalan raya semua tu, gangguan semua tu, itu adalah lebih kepada spirit, gangguan spirit, yang diterjemahkan oleh apa saja benda yang ada di situ. Maksudnya benda tadi merekodkan segala kemalangan itu, dan bila kita ada kebolehan untuk menampak ataupun merasa kehadiran semua tu, maksudnya itulah yang berlaku kepada kita lah. Bukannya kita menganggap benda tu sebiji hantu ke apa, tidak, bukan. Kerana segala kejadian ini berlaku, ada jawapannya dari segi sains lah, dari segi sains. Satu lagi saya suka tentang podcast itu adalah bila Dr. Sazali ni menyebut tentang tentang bomoh siam ni boleh menghantar macam menghantar benda tak bagus melalui telefon. Tapi melalui telefon lah sekarang ni, canggih. Maksudnya sekarang ni
mentera semua tu disampaikan oleh telefon dan boleh mengakibatkan kecelakaan kepada orang yang menerima panggilan tadi. Bahaya tau. Sebab apa dia kata, sebab dalam saintifik mengatakan bahawa segala benda yang disebut tadi akan trigger bahagian otak yang keadaan yang tidak sedar. Kita ni kalau kita tengok otak, you can baliklah, you can boleh nanti you boleh pergi Google dan tengoklah anatomi otak manusia ni. Otak manusia ni adalah sel-sel yang berhubung dan juga penuh dengan elektrik charge elektrik yang berhubung lah. Charge elektrik maksudnya setiap info maklumat masuk ke otak ini dia macam charge elektrik, charge okay? Charge elektrik sini, right? Jadi bila mana mereka membuat hal seperti pukau ni, dia trigger bahagian otak yang tak sedar. Bahagian tak sedar itu maksudnya kita akan buat apa disuruh oleh orang itu tanpa sedar. Dia tak akan kacau bahagian aktif, otak aktif tak. Itu dikatakan dalam podcast tadi lah, podcast Sarah podcast tadi yang di-host oleh John Bay. Banyak benda yang dah dibelajar situ. Tapi sebenarnya benda tu dah lama berlaku dah lama dikaji. Sekarang ini apakah University of Southampton di UK, University of Southampton telah pun berjaya mereka sebuah kristal yang boleh menyimpan segala hazanah manusia dalam bentuk genom semua ni, maklumat manusia ni berapa terabyte besar. Macam ini adalah super USB yang besar tu, menyimpan maklumat kita manusia ni sampai berbilion-bilion tahun. Maksudnya sekiralah manusia ini nak dihidupkan semula setelah berbilion-bilion tahun tu, boleh dengan adanya batu kristal 5D kristal yang menyimpan semua maklumat tentang manusia, tentang haiwan, semua dalam benda ini. Maksudnya macam blueprint kepada kehidupan kita. Itu jenis saintifik lah, jenis sains. Okay? Kadang-kadang ni bidang sains ni kebanyakannya menidakkan hingga boleh menidakkan kewujudan Tuhan. Kena ingat tu bidang sains. Kerana bidang sains ni kalau you masih berpegang kepada agama, you akan bercanggah dengan apa dikatakan dalam Bible, dalam kitab semua tu. Kerana sains itu adalah benda yang dicipta oleh manusia. Scientology contohnya Scientology yang diamalkan oleh Tom Cruise dan juga John Travolta. Bahannya lah. Jadi segala penjelasan dari segi alam mistik dan juga sains ni dia kena selari dengan apa kita faham. Tapi of course sains melihat kepada logik berlakunya benda itu. Logiknya lah. Contohnya lucid dream ni dalam podcast tu, lucid dream adalah mimpi yang anda boleh kawal. Contoh cerita Inception. Cerita Inception ini anda tak boleh tengok sekali, anda akan tengok berpuluh-puluh kali baru anda faham ceritanya Inception, di mana kita boleh mengubah masa depan sesebuah negara dengan memasuki ke dalam mimpi pemimpin dunia. Faham tak? Contohlah Donald Trump akan sit for election November ini, berebut untuk title US President. Donald Trump lah. Contohlah anda merupakan tim geng Inception, anda boleh masuk ke dalam minda, dalam mimpi. Maksudnya tadi anda kena mengambil Donald Trump
bawa ke lab ke apa ke, dan anda kena guring di sebelahnya untuk masuk ke dalam mimpinya tadi. Cerita dia. Dan anda boleh inception, anda boleh create satu situasi di mana bila dia bangun, dia akan ingat, oh saya boleh buat macam ni. Itu inception. Bahaya guys. Kadang-kadang contoh saya lah, tengah syok mimpi adalah benda yang tak elok berlaku lah, benda tak elok berlaku semua tu, saya boleh reset. Saya boleh menidakkan mimpi itu, katakan itu adalah mimpi, yang tak jadi, saya buka mata tak jadi. Kerana itulah, itu maksudnya kita tidur antara sedar. REM, itu pun sama juga, REM, Rapid Eye Movement. Maksudnya dalam tidur ni kita ni suppose kita berehat, badan kita berehat, jantung kita akan macam ni, nyutannya akan slow sikit, edaran darah akan lebih slow, okay? Kita rehat, tetapi mata kita akan bergerak, dan kita akan playback apa yang kita pernah alami sebelum ini. Masa kecil kita punya impian, kita punya mimpi, kita punya sejarah lama kita akan bermain di sini. REM, Rapid Eye Movement, okay? Deep sleep barulah datangkan mimpi. Ini macam sebab itulah kita bila kita mamai dalam keadaannya mamai semua tu, tiba-tiba lah kita akan dihimpit diterkam macam ni katanya oleh makhluk hitam semua tu. Ada juga dia punya saintifiknya, okay? Kenapa itu berlaku, okay? Betulkah kita ni ditimpa oleh makhluk hitam tu, ataupun ini merupakan reaksi badan? Kerana kita kena kaji. Ya, kita kena kaji lah. Tapi bagus, sebab sekurang-kurangnya ilmu sains ni tidak akan buat kita taksub dengan benda-benda yang tak begitu relevan dalam dunia sekarang ini. Okay, bayangkan 2024 kita nak maju ke depan, kita nak ke arah AI, nak ke arah manusia hidup bersama robot, bukannya manusia hidup bersama hantu. Tak, mana ada. Dulu manusia dengan hantu ni, ini kalau kita merujuk kepada hubungan manusia di Nusantara sana, ataupun di tanah Melayu. Nusantara ni maksudnya negara-negara seperti tanah Melayu, Indonesia, semua tu, hubungan antara manusia dengan alam itu sangat rapat lah. Kerana kita kerana waktu itu kebergantungan kita terhadap alam itu dari segi kesihatan lah, menjaga rumah lah, semua tanaman semua tu, kita berharap dengan itu. Tapi lepas kedatangan agama Islam, agama Kristian semua tu, kesemua hal ini telah pun ditolak ke tepi lah, ya. Agama animisme, sebetulnya agama animisme ni memuja batu lah, memuja pokok. Kerana sebagai kita memuja, memberi makan kepada pokok, kepada patung, kepada semua ni, benda ni hidup kerana memori yang ada, yang tersimpan dalamnya tadi. Bahaya tu. Jadi kita jangan nak terlalu nak mengagungkan benda-benda ni, jangan. Sebab itulah animisme ni tak wujud lagi dah, tak ada lagi dah. Stonehenge tu batu Stonehenge ni dulunya memang tempat untuk pemujaan semua itulah. Sekarang tinggal memori saja, tetapi batu tadi, Stonehenge, piramid di Giza semua tu, even the Great Wall of China,
di batu-batu itu ada memori tersimpan, peperangan, apalagi memori bagaimana benda ni dibuat, kesengsaraan manusia buat bangunan semua itu tersimpan dalam bangunan itu bersejarah. Aztec, contohnya bangunan piramid Aztec di Mexico tu, Aztec, dan juga gua lah, macam Gua Nia ke Gua Mulu, semua ni, semua tempat-tempat ini ada dia punya memori daripada asal manusia, semua tu tersimpan dalam memori itu. Sebab itulah pentingnya untuk kita melihat dari segi konteks sains. Dan jangan kita asyik kalau benda yang mistik, hantu, itu hantu, ini hantu, janganlah. Dan tolonglah, janganlah kita asyik nak mengagung-agungkan benda macam ini. Jangan. Saya tengok ada filem Pontianak 200 kg, memang lucu, filem tu lucu, tapi tidakkah anda memberikan bukankah anda dah memberikan satu indikator mengatakan bahawa ianya okey untuk menjadikan subjek matter hantu ni dibawakam. Ianya okey sebab membawa duit. Filem hantu ni bawa duit. Kenapa? Kerana kita ni orang Malaysia ni, baik Sabah, Sarawak, Semenanjung, masih lagi nak tengok filem-filem bercorak hantu ni. Masih. Tapi itulah masalahnya, bila kita taksub sampai keluar rumah pun takut, ataupun tengok cerita hantu kan di pawagam, nak pulang pun takut, nak pergi parking pun takut, apalagi nak drive pulang rumah takut. Bagus tak payah tengok cerita hantu. Itulah dia. Cerita hantu. Oh guys, dah pulang orang dah. Pukul 5 dah pulang orang dah. Okay, jadi kita habiskan live kita. Aku ambil kopi ni. Jadi saya sarankan anda untuk tengoklah podcast tu. Baik, podcast yang terbaik yang pernah saya tengoklah setakat ini, podcast oleh saya ada podcast daripada John Bay. Bagus, satu yang bagus lah. Kerana saya takkan berhenti bercerita sebab benda ni best. Bye. Okay. Right. Iyalah. Dan kita taksub. Yang kita taksub, jangan kita fikir yang kita ni semua okey tu. Jangan takut. Jangan takut. Yang perlu takut adalah kita takut dengan kita takut dan segan. Ketakutan kita kena takut kepada Tuhan. Apa ya?